cereal dan juga related product. Ini kalau ikutkan tajuk ni, kalau korang tengok tajuk dia macam cereal and related product, macam melibatkan cereal macam breakfast cereal ke apa semua, tapi itu semua banyak cereal yang kalau awak nak tengok yang berkenaan lebih lanjut berkenaan cereal dan produk-produk cereal ni kena masuk degree lah ada waktu degree ada lebih banyak lah, topik ni lebih besar. Tetapi kalau untuk level diploma kita banyak cover berkenaan dengan mi sahaja mi kuning, mi pasta, instant mi itu itu yang lebih paling tu lah. Okey, kita mula nota ni disediakan oleh Miss Hafsah dan juga Dr. Misham sama-sama. So kat sini dalam topik ni dia ada noodles, jenis-jenis noodle dan 5.1 jenis noodle, 5.2 production of noodle. Okay, fresh dan instant noodle je. Mana dua noodle je yang masuk dalam chapter ni So tak banyak lah, tak banyak sangat. Okay. Alright, origin. Okay, asal usul Asal usul. Kita go terus slow lah. Saya setir ni sekejap je habis ni. Okay, asal usul noodle. Okay, asal daripada originate from China, asal daripada China as early as 5000 BC. Maksudnya sebelum Masihi kan, lama lah 5000 sebelum Masihi. Okey, kemudian Marco Polo ni, Mak Saleh ni ambil dia pergi ke China, dia ambil mi ni lepas tu bawa ke hometown dia, lepas tu dia name it as pasta lah dia tak apalah, mungkin dia ni Marco Polo ni pergi kat China, dia rasa benda tu sedap kan, nak bawa balik bagi kat anak bini dia ke apa ke kan. Mungkin lah so dia bawa balik. So lantak dia lah nak namakan apa Jadi teknologi tu berasal daripada China Kenapa China? Kenapa banyak China? Kalau kita tengok ni mi macam noodle ni pun daripada China, kalau teh pun daripada China. Kerana apa China? Sebab China tu adalah antara kawasan manusia yang terawal ada civilization tau. Sebab itulah bila civilization tu ada, dia macam-macam ada makanan, ada seni, ada teknologi pun ada, engineering ada, apa semua ada kat negara dia dululah, dekat kawasan tu dulu Okay, sebab itulah dia China ni banyak benda. Sebab itulah Islam kata belajar kat China belajar kat China belajar banyak sejauh-jauh kat negeri China. Okay. Seterusnya, considered as staple food made from some type of unleavened dough. Maknanya adalah makanan ruji lah makanan ruji untuk orang China untuk Chinese, tapi sekarang pun dah ruji juga untuk semua negara Okey, dibuat daripada unleavened dough. Unleavened dough tu maksudnya tepung adunan yang tidak naik yang tidak kembang macam roti itulah, dia memang tidak naik dia macam lepe macam tu which is roll flat, okay, and cut into one of a variety shape. Okay, dia memang kita teknik ni kita akan nanti tengoklah proses ni, kita akan masuk buat tu, kita akan lepekan dia, lepas tu kita akan potong dia lah, potong banyak jenis lah, tapi mi dia ada juga mi tarik ada juga mi yang pakai mesin, ada mi potong-potong dengan pisau, ada macam-macam lah The most common as long thin strip. Okay, ini yang biasanya ada. Okay, long thin strip Varieties of noodle are cut into waves, helical, tube, string, shell, folded over and cut into other shape. Ni banyak-banyak bentuk lah. Sebenarnya tak kisah apa bentuk mana, sebab dia adalah adunan tepung sahaja yang dipotong-potong itu saja. So ikut suka hati tukang buat nak buat bentuk bulat ke, bentuk lepe tapi panjang macam kuih tiaw tu ke, so suka hatilah boleh lah. Tapi sebenarnya technically dia daripada dough sahaja. Okay, noodle are usually cooked in boiling water, sometimes with cooking oil or salt added, but are often pan fried and deep fried. Okay, ini cara memasak dia lah Okay, noodle can be refrigerated for short term storage or dried and stored for future use. Okay, ni secara normal lah Okay, classification of noodle. Noodle ada banyak jenis, dibezakan bergantung kepada 4 faktor. Satunya based on raw material. Raw material apa digunakan? Maksudnya tepung apa digunakan Kalau tepung tu asal daripada tepung gandum, nama dia lain. Kalau tepung tu asal daripada tepung beras, nama dia lain. Tepung tu asal daripada tepung kacang, ada benda lain, nama dia lain Okey, dan bentuk dia pun lain dia jadi lain lah Okey, based on salt use. Okey, kedua bergantung pada garam yang digunakan. Yang ketiga based on size. Kalau besar nama dia lain, kecil nama dia lain. Dia beza nama ni sebenarnya. Based on processing. Okay, teknik dia diproses. Okay, membezakan dia punya jenis juga Okay, kita tengok satu-satu. Okay, based on raw material dulu Okay, based on raw material. Kita tengok satu-satu. Okay, wheat based noodle ni berasal daripada tepung gandum. Okay, semua awak anggaplah ini adalah semua noodle ataupun pasta ataupun apa-apalah yang paling banyak berasal daripada tepung gandum. Ini adalah dia masuk dalam kategori ni tapi nanti sekarang dia punya size pun main kanan juga ni, jadi nama dia lain walaupun asal daripada wheat tapi size yang lain dia kena lain juga tapi kita tengok nanti.
One of the most common noodles. Ini yang biasanya noodle adalah berasal daripada tepung gandum. Made up of wheat flour, tepung gandum, kneaded together with water, telur, lactose, and finally pulled into elastic strand. Okay, ni dulu pull tu tarik lah dulu, yang ni tarik lah, ni kira ni tarik Chinese lah, ni tarik dulu sebab memang pasal dia Chinese kan, daripada China, so memang dia akan tarik lah pada awal-awalnya, tapi potong pun boleh sebenarnya. Okay, example, Cantonese wonton noodle, flat noodle, Shanghai lamian, bahasa Chinese mi ni mian Okay, mian ni maksudnya mi lah. Okay, Japanese udon, ramen, ni Jepun-Jepunnya ni, yellow noodle, Hokkien noodle. Okay, Chinese noodle made from hard wheat flour. Okay, Japanese noodle buat daripada soft wheat flour. Okay, beza antara dua ni adalah hard wheat flour ni dia lebih protein lebih pun tak adalah sampai 50%, lebih dia dalam paling banyak 15% kot, macam tu ya, 15% je dia punya protein dia. Kalau soft wheat flour, dia punya protein rendah dalam 7%, itu half lah, 50% daripada hard wheat flour lah. Okay, dia lebih rendah dia punya flour. Okay, tapi karbohidrat tinggi ni hard wheat flour pun karbohidrat dia disebabkan protein dia besar, so karbohidrat dia rendah sikit lah, itu je. So, tapi kena faham beza antara dua ni. Kalau hard wheat flour, tekstur dia akan jadi lebih best. Tekstur dia akan jadi macam spongy sikit lah. Kalau soft wheat flour, dia jadi tak spongy. Macam gigit dia putus. So macam dia tidak ada resistant lah. Itu beza antara Chinese noodle dengan Japanese noodle. Tapi tak kisahlah sebab noodle ni kalau rasa pun, makan noodle ada noodle lah. Yang penting dia kuah dia kan. Kalau kuah sedap-sedap lah kan. Kalau kuah tak sedap juga. Okay. Seterusnya, okay, rice based noodle. Okay, ni daripada yang pertama ni daripada wheat, yang kedua ni adalah daripada tepung beras. The rice base is steamed and made via different processes into different texture dan juga shape. Example dia, sebenarnya teknik buat dia sama je macam wheat. Dia teknik, nanti tengok teknik buat dia sama je. Sama ada pakai wheat flour ke atau pakai rice ke, caranya sama, cuma raw material berbeza dan akan menghasilkan produk beza. Contoh kat sini, kuih tiaw, flat rice, vermicelli. Vermicelli ni dengan bihun macam lebih kurang sama tau. Macam bihun lebih kurang sama. Round rice, vermicelli, miswa dan hofan. Okay, dia biasa warna putih-putih macam ni lah Okay, dia kalau laksa pun consider as rice based noodle laksa. Sama je tu. Bentuk lain tapi lebih kurang sama Okay, ketiga adalah starch based noodle. Starch based noodle ni dia bergantung kepada starch apa yang digunakan. Okay, normally kat sini dia made from mung bean dan juga potato starch. Maknanya selain daripada rice dan juga gandum tadi. So, ini antara dua lah Okay, cooked cellophane noodles usually appear transparent. For example, tanghun, cellophane noodle, bean thread, bean sheet. Ini contoh macam suun suun pun dalam kategori ni lah. Tapi suun pun bergantung pada dia buat daripada apa. Kadang-kadang ada suun yang buat daripada rice base, ada yang suun yang buat daripada mung bean. Ikut keadaan kadang tengok. Tapi hasil dia akan jadi berbeza sikit lah Sebab itulah kadang-kadang kita tengok kenapa ada mie ni macam Luxina color maknanya kalau Luxina buat daripada starch yang berbeza lah daripada rice dan juga wheat based noodle ni. Okay. Seterusnya, okay, base ada 3 je jenis. Okay, nombor yang base yang kedua ni berdasarkan penamaan tu berdasarkan daripada garam yang digunakan based on salt use. Okay, white noodle containing salt. Contohnya Japanese noodle udon, ada udon udon mie udon ke kan, mie udon tu daripada Jepun lah. Okay, Chinese raw noodle and dry noodle. Tapi kadang-kadang dia punya, kalau tengok sini sebenarnya dia punya raw material dia sama je, walaupun nama dia based on salt use tetapi content dia still daripada wheat ataupun rice ataupun starch sebenarnya. Tapi yang ni dia nak kategorikan je sebenarnya, kategorikan based on salt yang digunakan Okay, yellow noodle containing alkaline. Yellow noodle buat daripada gandum, daripada gandum tadi tu wheat, containing alkaline salt locally known as air abu ataupun sodium carbonate. Okay, give color, characteristic, significant effect on the brightness, yellowness. Okay, Chinese red noodle, Hokkien noodle, ni kuning kata. Okay, kat sini saya cakap yang kenapa yellow noodle ni dimasukkan air abu. Ni saya ringkasan dimasukkan air abu, tapi function air abu dia kata kat sini boleh bagi warna yang kuning yang lebih menarik lah. Cakap senang sikit kira contoh memberi warna kuning yang lebih menarik. Tapi kena kat sini boleh korang add on lah ingat add on atau klik kat dekat nota korang ke. Kat sini air abu juga function dia adalah untuk tekstur untuk bagi tekstur yang lebih spongy.
So maknanya lebih sedap lah, texture yang lebih nice. Macam kalau awak tengok macam mi yang daripada Korea ya, awak tengok mi Samyang ke apa ke, perasan tak ada punya mi tu macam spongy sikit, macam lagi gigit lebih kenyal lah, macam tu lah. Mana tapi bukanlah, tapi ada dua faktor. Satu faktor pakai air abu ni, satu lagi orang pakai high protein, high gluten flour tu, itu antara faktor yang menyebabkan dia spongy lah. Okay, tapi sebenarnya kalau ikutkan customer, majoriti dia buat survey, customer memang lagi suka mi yang spongy, yang senang gigit. Alright. Tapi ini antara, kalau kita cerita kat sini, air abu ni function lain dia selain daripada spongy, dia juga bagi warna yang menarik. Itu je lah. Alright. Okay, based on size, bergantung dari segi size. Size kalau nak tunjuklah nama lain, kalau nama dia Somen, okay, very thin, 0.7 hingga 1.2 mm, mau nipis lah. Kalau Hiyamugi, thin, 1.3 hingga 1.7 mm wide. Kalau nama dia Udon standard size 1.9 hingga 3.8. Siapa pernah makan udon tu macam saiz laksa macam saiz laksa normal kita tu, boleh macam udon lah, cuma udon rasa dia lain sikit, laksa lain sikit rasa dia. Tapi saiz dia lebih kurang sama. Hiramen, okay, flat 5 hingga 6 mm wide. Tebal juga ni. Tebal gila hiramen ni. Hiramen ni tebal lah. Dia lepeh tapi dia macam nampak besar yang tu lah. Dia bentuk lah. Itu membezakan nama-nama dia. Okay. Based on processing, nombor 4, berdasarkan processing teknik. Satu, berdasarkan tangan, dibuat by tangan macam ni tarik ke apa ke, by tangan. Satu lagi by mesin. Gitu. Tapi tak ramai orang ada skill menarik mi ni, nak buat pull mi ni tak semua orang buat ada skill. So kebanyakan orang yang tak ada skill ni, walaupun dia chef yang sangat hebat pun, nak menarik mi ni tak senang. Tak senang, dia kena berlatih lah. Boleh buat tapi kena berlatih lah, take time sikit. Tapi kebanyakan orang nak cepat, kita pakai mesin saja. So dia ada handmade dan juga machine made. Okay, common processing include mixing raw material lah. Ini dia punya semua proses directly lah. Maknanya sama ada dia daripada wheat ke, daripada rice ke, daripada starch ke, teknik dia sama je. Yang ni je sebenarnya sebenarnya. Campur, lepas tu dough sheeting tu kita lepehkan jadi macam lepeh tu, macam besar-besar kita lepehkan tu, flatkan dia. Compounding kita masukkan dua yang lepeh tu, compound together, kita tindan together, lepas tu kita lepehkan lagi sekali. Okay, lepas tu slitting ni kita potong kecil-kecil. Kalau nak potong kecil-kecil, dia ikut saiz yang ni tadi. Kalau nak somen, saiz ni lah. Kalau nak Hiyamugi, saiz 1.7 lah. Kalau nak hiramen, 5mm. Itu je. Okay, semuanya bergantung pada slitting lah. Gantung pada keadaan lah. Okay, kita nak ikut saiz mana, menentukan nama apa. Alright. Okay, classification. Okay, dia ada 4 jenis. Ini lebih kepada mi dia tak termasuk pasta sangat ni, lebih kepada mi ni. Okay, mi dia ada 4 jenis. Satu fresh, dried, boil dan juga steam. Okay, fresh noodle ni, fresh mi, apa dia buat adalah dia adun proses dia kat mixing tu. Lepas mixing, the dough sheeting, compounding, sheeting lagi sekali, rolling, lepehkan, lepas tu slitting, lepas slitting dah jadi mi tu, dia terus packet. Okay, ini lain sikit dia terus packet, ni saya ringkasan daripada benda ni. Okay, dia terus packet. Tak ada, biasanya kalau kat Malaysia ke kita tengok mi kuning kita Malaysia, biasanya lepas proses slitting ni, kita akan rebus, boiling. Tu nak jadikan dia, kau tengok proses dia lain-lain tau. Lepas kita boiling, nama dia benda lain lah, mi kuning lah. Tetapi kalau fresh noodle ni, dia tak ada boiling, dia sampai slitting ni, settle, dia terus packing. Okay, lepas tu benda ni biasa, ingat bila macam tu, dia kena oftenly consume within 24 jam, often actually due to quick discoloration. Okay, sebab apa? Sebab dia tidak ada masak, dia tidak apa-apa. So, secara logiknya, bacteria load agak tinggi lah sikit di dalam mi tu sebenarnya. Tapi kena makan cepat lah. Okay, sekejap, saya angkat phone sekejap, gangguan lah, kejap. Okey, settle. Okey, seterusnya. Maaf lah, ada gangguan pula. Okey, yang kedua, dried mi adalah proses dia macam mana?
Sama seperti ni, mixing, dough, sheeting, compounding, sheeting sampai slitting. Lepas sampai slitting, bawah dia adalah the drying. Dia melakukan drying process. Drying process ada banyak cara lah, melalui matahari ke, melalui oven ke, so tak kisah So dia akan pakai benda itulah. Okay, tapi itulah proses lepas slitting ni. Okay, dia akan melalui proses drying. Yang fresh tadi sampai slitting terus packaging. Okay, lepas dia dry baru kita packet kan. Okay, boil. Boil adalah proses yang sama macam ini. Dia sebenarnya sama je, proses sama ni, cuma selepas slitting ni dia rebus. Rebus, ni yang normal lah, normal yang mi kat Malaysia pun banyak ni, kita rebus, lepas rebus baru kita packing. Itu mi kuning biasa Okay, steam. Steam adalah proses yang sama juga dengan semua ni, cuma selepas slitting tu dia steamkan. Steamkan kita punya noodle tu. Itu je. Lepas tu disebabkan perbezaan benda tu menyebabkan nama dia pun berbeza. Contohnya kalau dry tadi ada Cantonese noodle, cuka, udon noodle, soba. Lepas tu yang boil tu ada nama Chinese red noodle, Hokkien noodle. Kalau steam tu nama dia yakisoba. Dia sebenarnya berbeza dari segi processing saja tapi bendanya adunannya semua sama je. Okay, handmade noodle lah. Ini menarik lah, ni tarik lah Tapi tengok gambar ni daripada atas ni ke kanan, ke bawah, ke kiri, betul ke bawah, ke kanan balik semula ni. Ini macam ni macam menari je lebih ni Saya pernah tengok juga orang pool ni tapi tak adalah sampai terbaring-baringnya ni Ini drama lebih ni dia ni. Okay, tapi inilah contoh menarik bagi dia dramatik sikit Alright, tetapi memang biasanya kalau untuk mi tarik ni dia akan pakai protein flour yang tinggi maknanya high gluten protein lah, protein high gluten flour tu lah high gluten flour untuk bagi dia lebih fleksibel lah. Dia punya lebih spongy dan juga gluten content tinggi lah dalam dia punya mi. Okay. Okay, seterusnya ingredient untuk mi ni ada 4, iaitu flour tak kisahlah berasal daripada mana-mana, daripada gandum ke, daripada rice ke, atau daripada bean ke, daripada kacang ke, tak kisah. Okay, yang water, salt dan any substance. Any substance ni nanti kita tengoklah, ada substance yang penting, ada substance tak penting, tapi yang modernnya, mi modernnya ada masuk any substance ni. Kalau yang normal asal adalah flour, water dengan salt je sebenarnya, yang tak perlu masuk benda lain pun. Tapi cuma sama sekarang ni lah dia ada letak ni lah pengawet lah apa semua tu, macam ada substance lah. Kalau nak fresh boleh buat kat rumah, flour, water dengan salt je lah, tak payah letak ada substance ni. Okay, major requirement for flour specification. Okay, ni dia bolkan flour, semana kita tengok kat belakang flour Protein content. Okay, protein content varies according to the noodle type to achieve the desired eating quality. Okay, ingat kalau so far kita ikut customer paling suka adalah tepung gandum yang tinggi protein. Tinggi protein dia akan bagi flour protein content has positive correlation with noodle hardness and negative correlation to the noodle brightness. Okay, so maksudnya bila tingginya protein content ni dia akan menyebabkan hardness ni boleh dikatakan umum lah, tapi lebih kepada sponginess ataupun chewiness lah. Chewiness tu meningkat so maknanya lebih best lah, dia sedap, nak gigit tu sedap, chewiness, tapi menyebabkan warna tu jadi brightness, maksudnya dia tidak colour putih. Cuma masalah dengan customer yang suka mi ni, dia ni nak noodle yang chewiness, yang gigit-gigit sedap, tetapi dalam masa sama dia nak yang colour putih. So nak colour yang cerah, nak colour cerah. So which is susah lah sebab high protein flour ni menyebabkan noodle tu colour dia lebih gelap sedikit. Dia tak akan menyebabkan colour dia cerah lah. Okay, so kat situ lah di mana manufacturer lah, kita lah food technologies ni lah yang kita korang sama dengan saya sekali ni. Kita fikir cara macam mana nak puaskan hati customer lah. Kerana apa? Sebab customer yang bekalkan duit kita nak beri duit dia. So kita ikutlah apa yang dia nak. So memandangkan dia dah lah nak yang gigit sedap, lepas tu dia nak putih pula, soalan masuknya any other substance ni. Masuklah benda-benda lain di dalam makanan tu supaya dia jadi cerah dan dia juga chewiness. Itulah yang kita masukkan. Kita ikut customer nak macam tu. So kita ikutlah. Okay, dia optimum flour protein content required for the each noodle type. For instance, Japanese udon noodle required soft wheat flour 8 ke 9% protein. Ada noodle yang lain mengandungi high protein content 10 ke 13%. Macam saya cakap tadi lah, dia dalam 14, yang ni dalam 7 lah. Mana Japanese punya lebih kurang 7, 8, 9 je tu Kalau yang Chinese punya lebih kurang 10 ke 13, 10 ke 14 yang tu Dia nak protein tinggi lah, maknanya hard weight dengan soft weight tadi tu. Okay, sekiranya weight tu tinggi, protein tu tinggi, dia akan give
firmer bite dan juga springy texture. Ni saya cakap dia gigit dia macam spongy sikit. So best lah kan. So low protein content level result in noodle with poor cooking performance, while too high protein level result in undesirable brightness loss in both the raw and cooked noodle. Okay, so dia kata kasi kena ni mana di sinilah tugas food tech tadi Tapi saya rasa majoriti manusia okey je rasanya, tak tahu ikut bergantung pada orang kan. Ada setengah orang more prefer on physical look, ada setengah orang suka daripada dia punya taste, suka dia punya sponginess tu. So bergantung pada keadaan lah Tapi majoriti saya rasa kalau buat survey, kebanyakan orang lebih pentingkan rasa sebenarnya, lebih pentingkan rasa daripada physical look. Tapi yelah, kadang-kadang physical look pun memainkan peranan juga kan dalam pemilihan tu kan. So itulah, ikutlah customer. Nombor 2, bergantung kepada ash content. Ash content, air abu dan ash content ataupun akali yang dimasukkan ash ataupun akali lagunya sama Dia ash tu nama dia, tapi apa yang diberi itu adalah alkaline punya condition Okay, fly ash content affect noodle color negatively. So maksudnya bila masukkan ash ni, color akan jadi lebih gerak. Okay, so kat sini negatively, positively ni sebenarnya lagi senang kalau diterangkan adalah dengan cara kalau dikata color positively maknanya color lebih cerah. Lightness mana color lebih cerah. Kalau negatively, mana color lebih gelap. Maksudnya macam tu So maksudnya bila tadi masukkan ash, dia akan menyebabkan color mi akan jadi lebih gelap. Okay. Fly ash content is largely determined by the wheat ash content. Okay, fly ash content is largely determined by the wheat ash content. Okay, so maknanya lagi banyak wheat ash tu, ash content ni dalam wheat, abu di dalam wheat, lebih banyak abu tu di dalam wheat, maknanya color lebih gelap. So maksudnya logik lah dia kata sini tadi. Dia kata kalau dekat protein content tu, kalau kita guna yang high protein flour tu akan menyebabkan color lebih gelap. Logik lah sebab ash tu di dalam flour tu sendiri. Ash tu di dalam kandungan abu tu di dalam protein flour tu yang menyebabkan color dia akan makin gelap. Okay, tak apalah. Okay, with ash content 1 ke 1.4% or less is always as an advantage. So maknanya dia nak with gandum yang kurang lah kandungan ash tu. Okay, most noodle flour require ash content below 0.5, but premium quality noodle are often made from flour 0.4. So maknanya lagi rendah lah ash content. Dia kata premium, reasonnya adalah nak bagi color dia nampak cantik color dia dapat cerah lah. Okay, in some cases flour color may be more related to noodle color. Ini makluman je lah. Flour color L lightness lebih daripada 90 measured with Konica Minolta thermometer is often required. Okay. So kalau untuk korang Part 5, korang dalam food quality control kot. Dalam food quality control korang akan belajar makmal dia kot. Hopefully ada lah berkenaan dengan chromometer. Chromometer tu bernama yang kita gunakan Konica Minolta chromometer. Dia ada banyak lah, banyak teknik penentuan color ni. Tapi sorry ni bukan Konica ni Konica Minolta. Macam mana dah Konica Minolta ni? Nanti saya cek lah dia punya ejaan dia. Konica Minolta nama sebenarnya. Konica, saya tengok macam mana. Okay, Konica Minolta, dia pakai mesin ni mesin yang macam gambar ni, Konica Minolta. Apa dia buat adalah dia akan measure, technically dia macam kamera je. Macam kamera, dia menentukan LA dengan B. Dia punya color tu punya spektrum tu lah, kalau LB. Tapi dalam case noodle ni, dia nak yang lightness dia, L tu maksud lightness kecerahan, lightness paling tinggi 100, paling rendah kosong kosong tu gelap lah, hitam lah. Kalau 100 tu maksudnya sangat cerah lah. So atas 90 maknanya nak mi yang cerah lah So maknanya color untuk mi adalah paling bagus, dia nak color yang cerah. Sebab customer nak macam tu. Okay, so ikut dah cakap customer. Okay, production of noodle. Okay, cara nak buat noodle, dia ada dua je kat sini, instant noodle dan juga fresh noodle. Fresh noodle dan instant noodle. Alright, ni instant noodle belah kanan ni, fresh noodle belah kiri ni. Kalau tengok bezanya, instant noodle dia macam wavy sikit bentuk dia, fresh noodle dia macam straight saja. Instant noodle kat sini nampak macam nipis, fresh noodle nampak macam tebal, tapi sebenarnya tak kisah pun. Boleh jadi mana-mana pun boleh. Nak wavy, fresh noodle nak wavy pun boleh. Tapi biasanya instant noodle lah yang wavy dan biasanya kalau nak instant noodle yang tebal pun boleh juga, tak ada masalah Itu bergantung pada mesin kita buat tu nanti. Boleh je. Alright. Okay, noodle making process. Ni macam tadi tu penerangan dalam bentuk point form, ini bentuk penerangan dalam bentuk flowchart dia. Okay. Kat sini wheat campur salt, wheat flour ataupun apa-apa flour apa-apa flour lah. Macam kalau tadi kalau kita nak buat laksa ke, kita nak buat suun ke, nak buat bihun ke, tukarlah flour dia jadi rice flour Okay, tapi teknik dia sama je. Okay, flour ni campur salt,
campur alkaline salt water ni air abu tadi tu. So campur mixing dalam satu mixer, gaul adunan, mixer adun, lepas tu kita resting, kita biarkan, maknanya lepas kita adun kita biarkan dia rest. Okay, jadi ada function lah, banyak lah function resting tu dia untuk bagi tepung tu kembang, serap air semualah fungsi dia. Jadi kita tengok detail. Lepas tu kita sheeting ni maksudnya kita lepihkan jadikan dia macam kertas tu, selipih kertas lepihkan. Lepas tu compounding. Okay, sheeting ni maksudnya kita lepihkan first, lepas tu ambil adunan first kita lepihkan selepas kita resting tu. Lepas tu kita masuk adunan kedua, kita lepihkan lagi. Masuk adunan ketiga, kita lepihkan lagi. So maknanya kita ada banyak lah. Adunan first, adunan second, dan third. Lepas tu kita adunan first tu letak dengan adunan second, kita lepihkan, kita combine. Lepas tu adunan tiga tu kita combine dengan yang satu dan dua tadi, kita lepihkan macam tu itu compounding Lepas tu lepas compounding kita sheeting kita lepihkan dia. Lepas tu masuk slitting. Slitting ni maksud kita potong dia ikut size. Nak size besar ke kecil, bergantung pada based on size tadi lah. Nak sama nak jadi besar ke, ramen ke, nak jadi mie yang lepeh ke, nak jadi bentuk kuih tiaw ke apa tu, semua kat bahagian slitting Okey. Sekiranya selepas slitting tu kita collect terus, mana selepas slitting kita collect terus packing atau apa-apa, itu namanya fresh noodle lah di belah kiri ni. Chinese raw noodle, Japanese udon noodle, chuka men noodle, Thailand bami noodle. Okey, dia jadi belah kiri ni. Belah kiri ni maknanya selepas slit dia terus guna. Ataupun packing, ataupun jual kepada customer. Mana dia jadi benda yang belah kiri warna merah ni lah. Kalau sekiranya dia lalu belah kanan, selepas slitting tu dia parboil. Parboil tu maksudnya dia rebus rebus separuh masak dalam 90% macam tu. Rebus yang 90%. Lepas tu rinse, tos punya air tu. Lepas tu pulang nak makan ke, nak packing ke, nak jual ke apa ke, benda tu nama Hokkien noodle, Chinese wet noodle. Ini yang biasa kat Malaysia lah. Kat Malaysia kita pakai banyak ni lah parboil ni. Kita biasa pakai yang Chinese wet noodle ni. Okey. Dan juga Malaysia kita pakai instant noodle juga. Okey, sekiranya selepas slitting tu, yang ketiga, kita waving, kita teruskan prosesnya. Kita wavekan dia, bagi dia beralun-alun macam bentuk instant noodle ni, bagi dia beralun. Lepas tu kita steamkan dia. Lepas steam kita fry, kita goreng, dia terus jadi instant fry. Ya Syah. Tekan Syah. Okey. Dia jadi instant fried noodle. Alright, ini dia punya proses lah 3. Which one yang kita nak guna? Tapi kat Malaysia banyak kita guna yang parboil ni, kita melalui belah kanan ni, dan juga kita straight instant noodle. Tapi belah kiri ni pun ada juga kita straight. Biasanya kalau kat rumah biasanya kita akan parboil juga. Tak tahu lah rumah saya kita akan ke arah parboil ni lah jarang lah lepas splitting kita terus masak ni, jarang lah. At least wife saya jarang buat macam tu lah Okey, biasanya belah kanan ni lah, belah kanan dengan bawah sekali. Ini common. Okey, mixing. Ni proses lah, dia terangkan satu-satu ni sebenarnya. Okey, mixing. Okey. Commercially, the additional of correct amount of water to form dough. Okey, ni terangkan satu-satu ni. Mesti satu-satu proses ni, tak apa kita go through lah Okey, waktu mixing ni apa dia buat adalah adunan-adunan ni dicampur dengan air. Air itu adalah sekitar 30 ke 35%. Okey, 30 ke 35%. Lepas tu dia waktu mixing tu, waktu dia kacau tu dalam mesin tu, mesti less than 20 minit. Okey, persoalan kat sini adalah kenapa Kenapa kena less? Kalau lebih jadi apa So kita tengok, mesti ada reason ni kejap lagi. Okey, 30 ke 35% ni banyak Ni air yang kuat banyak ni sebenarnya. Tapi bergantung pada keadaan lah. So mana kalau keadaan nanti, kalau katakanlah korang nak buat mi kat rumah pun boleh je sebenarnya. Once kalau korang nak buat, tak semestinya 30-35%. Boleh jadi 15%, boleh jadi 20%, boleh jadi 35%. So bergantung pada keadaan, bergantung pada dough yang digunakan juga, bergantung pada tepung yang digunakan juga. Sebab takut kalau tinggi sangat konten air ni sampai 35%, takut dia lembik sangat, nanti korang nak masuk dalam mesin tu tak boleh sebab dia terlekat-lekat So gantung pada keadaan tapi biasanya 30 ke 35% ataupun lebih rendah, ataupun bergantung pada keadaan. Okay, the physical operation of the large scale commercial mixer, heat output elevating the temperature of the dough, which in turn becomes soft dan juga sticky and subsequent causes the difficulty in sheeting. Alright. Okay, ni dikata kalau dekat operation large scale, okay, biasanya bila dia mixing dalam mesin ada satu mesin mixer tu dia disebabkan campur air. Kena faham benda ni kat sini proses gelatinization ni. Di mana bila kita ada tepung, kita ada gelatin, kita ada starch kat situ tau. Bila starch campur dengan air, pasal naik kat atas ni mixing campur air tadi dia campur air, sepatutnya kita tak nak ada elemen panas tau. Kalau sekiranya berlaku elemen panas, gelatinization tu berlaku. Bila gelatinization tu berlaku, dia menyebabkan sticky. Soran sticky ni berlaku. Maknanya proses gelatinization lah. Dia akan berlaku So dia akan jadi macam ni. Ini masalahnya bila kita pakai ni untuk yang large operation lah. Kalau kita buat kat rumah jarang jadi sebab mixer kita tak adalah cukup panas nak panaskan adunan tu tak cukup lah.
Tapi ni yang berlaku di industri lah. So suatu hari kalau korang kerja, tahulah sebab apa dough tu nanti tiba-tiba katalah kerja di industri mi ni ke apa kan, noodle ke, pelik kenapa bila korang adun kan tiba-tiba benda tu macam sangat melekat-lekat, dah tambah tepung pun lekat-lekat lagi. So maknanya mesin tu yang panas ada possibility mesin tu panas. Okay, dia banyak possibility. Terlebih air pun dia lekat-lekat juga. Okay, banyak faktor In some operation, the amount of water added is reduced. Betul, baru cakap tadi atas ni, tinggi sangat ni 30-35 ni. Reduced to counter the softening effect which result in poor internal structure of noodle. Okay, maksudnya kadang-kadang kita rendahkan lagi nilai daripada 30 atau ke 35, mungkin kita pakai 20%, 25%. Sebab kita tak nak bagi dia melekat-lekat dan tak nak bagi dia tak jadi pun noodle, dia tak jadi adunan pun. Dia jadi macam air pekat dia, tak mau jadi macam tu ini yang maksud dia kat sini. Okay, this causes poor noodle quality and greater loss. Okay, poor noodle quality maksudnya quality of noodle tu, dia yang jadi waktu kita rebus tu, banyak yang hilang daripada yang jadi noodle. Biasanya kan kita nanti ambil tengok bila kita dah set noodle tu, kalau noodle tu terlebih air ke apa ke, bila kita rebus, air rebusan tu akan jadi putih, dia macam air tepung. Sebab air terkeluar daripada tepung tu, dia tak adun dengan betul dan terkeluar daripada structure noodle tu. Itu kalau masuk air So tengoklah nanti dekat noodle kat bahagian parboil nanti kita tengok. Ada jadi jenis sebab terlebih air, dia akan jadi macam tu terlebih air waktu adunan mixing ni. Okay, this causes poor noodle quality and greater loss during packaging dan juga distribution. Ini on the way dah lah, on the way dia terpecah-pecah. Ni maksudnya terpecah-pecah maknanya dia tak jadi structure yang betul lah. The introduction of vacuum mixer in some plant has overcome the problem. Vacuum mixer ni maksudnya temperature dia tak tinggi lah. Maknanya dalam mixer dia dalam keadaan vacuum. Tapi mahal lah mesin ni. Tak tahulah industri ada yang guna kan, tetapi ini mahal mesin ni. Mesin ni kita tak guna sangat. Biasanya kita pakai mixer biasa je. Mixer biasa dan kita kawal lah temperature dia. Itu yang paling penting. Itulah the cheapest and effective method Okay, resulting in the formation of crumbly dough with small and uniform particle size. Ni kalau pakai mesin vacuum mixer. Okay, since the water addition is low, gluten development in noodle dough during mixing is minimized. Okay, kerana apa? Kita nak, kalau gluten ni kita nak bagi dia functional dan nak jadikan, contohnya kita nak jadikan tepung tu, mi tu kembang betul-betul sewaktu masak. Bukannya sewaktu dalam processing, waktu kita mixing dah panas nak buat apa, yang kita waktu nak masak nanti kita nak panaskan dia. Okay. Bila noodle dough mixing, bila dia punya gluten development ni minimize, dia akan improve dough shittability. Shittability ni maksudnya dia nak lepehkan ni lebih mudah smooth dan juga uniformity. Okay, limited water absorption, delay the discoloration. Okay, ini kelebihan kalau kita kurang masukkan air dia akan melambatkan discoloration of noodle and reduce the amount of water to be taken out during the final drying dan juga processing, frying process ni, final drying dan juga processing. So mana color, maksudnya cerita dia di sini adalah air ni kena kawal waktu ni. Mana penjeraian utama yang perlu tetapi kita tak perlu banyak adalah air ni kita perlu dalam dough tetapi kita jangan terlalu banyak. Ini kena kawal lah, ni bantu pada korang punya kepakaran dan pengalaman waktu handle mesin ni lah, waktu handle dough ni lah so jangan banyak sangat air lah, sebab air ni akan menyebabkan banyak masalah di kemudian end of product ni nanti banyak masalah so kena control lah. Benda ni kena R&D juga kena buat R&D lah. Nak dapatkan formula yang sangat bagus kena R&D dulu lah. Okay, dough resting. Okay, lepas mixing dah akan jadi dough-nya tu, dough tu kena restingkan dia 20 ke 40 minit. Lama juga, dekat sejam lah. Okay, after mixing the dough pieces are rested for 20 to 40 minutes before compounding. Okay, maknanya kita biarkan dia rest. Tujuan dia adalah untuk improve starch gelatinization. Tetapi improve starch gelatinization di kemudian hari lah. Sebenarnya di kemudian bila kita introduce heat tu, sama ada kita during masak ataupun waktu kita parboil tu, dia akan improve starch gelatinization. Okay, maknanya waktu korang resting kan ni, gelatinization tak jadi dia tak jadi apa-apa sebab tak ada heat, tak ada elemen heat yang masuk kat dia. Tu yang tadi dekat bahagian ni, dia kena kawal mesin ni, yang mesin kat bahagian ni kena kawal haba supaya tak panas sangat sebab dia tak nak berlakunya gelatinization process. Okay, sebab apa gelatinization proses ni kita nak berlaku waktu kat customer masak ataupun waktu kita parboil tu nanti untuk buat yellow meat tu lah. Sekiranya kemudian lah kita tak nak sekarang. So maksudnya dekat dough resting ni tidak berlaku gelatinization, cuma proses ni perlu untuk improve the starch gelatinization di kemudian hari, di kemudian waktu kita nak masak lagi. Okay,
assist in the even hydration of the flour particle, promoting better gluten development. Okay, so maksudnya kan tadi kita masuk ke air ni, bila kita restingkan dia, air tu dapat meresap masuk di dalam tepung-tepung tu, kemudian dia dapat basahkan lah, technically dia lembapkan tepung-tepung tu lah. Okay, kemudian dough resting help water penetrate into dough particle evenly, resulting in a smoother dan juga less streaky dough after sheeting. Okay, technically benda yang sama dengan idea nombor 2 ni. Dia lembapkan partikel dough tu, lembapkan partikel tepung tu supaya mudah untuk smoother dan less sticky. Mana semua sebab kita nak sheeting tu nanti dia mudah bergerak dengan cantik je, dia tak lekat-lekat. Dia tak lekat-lekat dan dia straight, dia turun dengan sangat cantik, dia lepel dengan sangat cantik. Less sticky ni dia tak bergaris-garis dia tak bergaris-garis. Okay, benefit. Itu purpose, tujuan, benefit ni kelebihan smoother, smooth noodle surface, dia decrease stickiness, mengurangkan stickiness, dia tak lekat-lekat. Jadi dia punya fungsi-fungsi, dia punya tujuan-tujuan lah untuk membantu proses kita yang seterusnya. Sebenarnya resting ni banyak untuk membantu proses seterusnya. In commercial production, the dough is rested in a receiving container while being stirred slowly. Okay. However, in most small commercial plant, a dough resting or aging step is not used. Okay, resting, dough resting ataupun nama lainnya adalah aging step. Aging step ni nama lain bagi resting ni lah, tapi benda sama je. It's not used, resulting in uneven hydration and subsequent loss in gluten development. Okay, ni maksudnya dia ni nak bezakan antara commercial production dan juga small commercial plant. Kalau macam yang industri besar, biasanya dia akan restingkan dough tu, tapi dalam masa sama dia stir slowly. Okay, yang kalau untuk small industry, kadang-kadang mereka tak dorang tak pun melakukan proses resting ni. Okay, so kesan dia akan jadi uneven hydration dan juga subsequent loss of gluten development. Inilah kesan dia. Dia tak dapatlah kelebihan purpose ni semua tak dapat kalau you tak restingkan dough ni. Okay, random areas of poor gluten development result in weak areas within the cut noodle, causing the increased loss during subsequent packaging and distribution. Okay, so maksudnya kalau kita tak restingkan dough ni, dia akan menyebabkan loss terlalu banyak. Maksudnya waktu packing dia terpecah-pecah. Maksudnya tepung mie tu dia terpecah-pecah daripada structure dia tak jadi mie yang cantik. Itulah dia terpecah, dia sebab tak jadi dough yang betul so dia terpecah jadi tepung semua. Alright. Okay, sheeting and juga compounding. Okay, the rested lepas kita dah restkan tepung tu, dough tu dia dah restkan, kita sheeting dan juga compounding. Okay, the rested crumbly dough pieces are divided into two portions, each passing through a pair of sheeting roll to form a noodle dough sheet. Maknanya masuk dalam tengok belah kanan bawah ni ada ni adalah kita nak sheeting noodle lah. Dia benda ni boleh dua, satu jadikan dia bentuk slitting, satu lagi jadikan sheeting bentuk pada gigi yang kita letak gear yang kita letak kat sini lah. Kalau kita letak dia dalam bentuk lepeh tu dia akan lepeh je lah So kita masuk dalam ni. So dikatakan kat sini divide into two portion. Maksudnya ada satu adunan first, ataupun adunan yang first dalam dalam mesin tu kita dah restkan dia. Daripada dia rest tu kita bahagikan dua mesin yang A dan B. A tu kita masuk dalam mesin yang bawah ni, contohlah untuk sheeting proses lepas tu kita letak tepi. Lepas tu kita ambil yang B, kita masuk dalam sheeting proses, kita letak belah kanan. So lepas tu kita akan combinekan semula. Kita combinekan semula, lepas tu kita sheeting sekali lagi. Okey, itu yang nak dicerita kat sini. Tapi cerita dalam bentuk ayat ni macam panjang dia macam panjang sikit. Okey. The two sheet are then compounded. Combine tadi daripada dua A dan B tu kita combine and press through the second set of sheeting roll to form a single sheet. Okay, di combine lah. Bila combine tu nama compounding. Okay, the roll gap is adjusted so that the dough thickness reduction is between 20 ke 40%. So, kecil lah daripada size bola-bola dough tu. Dalam betul-betul dough tu mungkin ada gebu-gebu besar gila lah kan. Tapi bila dah masuk dalam mesin ni, dia akan jadi kecil lah, size dia lebih kecil. The combined dough sheet is often carried on a multi-layered conveyor belt located in the temperature and relatively humidity control cabinet. Kena kawal temperature lah pada waktu ni. Keadaan tengok kalau kita buat kat rumah, memang keadaan room temperature tak ada masalah. Tetapi kalau kat kilang, dia takut panas, berlakunya gelatinization, berlakunya macam dah nak masak. So dia apa dia buat adalah dia lakukan dia dalam temperature dan humidity control cabinet ni lah. Nak halang daripada pemanasan berlaku. So that's why lah buat benda ni, tapi jarang berlaku kat lab kita tak ada mesin ni humidity control cabinet ni. Sebab lab kita tak panas pun. Okay, this step is to relax the dough for easy reduction in the subsequent sheeting operation. The resting time take out about 30 ke 40 minit. Alright. Okay, sheeting dan juga slitting weaving.
Sheeting dan juga weaving. Sheeting, slitting dan juga weaving. Ni tadi sheeting juga, sheeting and compounding. Ni adalah sheeting dengan slitting. Ni nak kita penyekkan semula, lepas kita nak potong dia halus-halus. Okay, further the sheeting is done on a series of 4 ke 6 pairs of roll with decreasing roll gap. Maknanya dia makin lama makin kecil. Tadi tu gap dia 40%, ni gap dia lebih kecil lah. Kecilkan gap supaya dia lebih nipis. At this stage, roll diameter, sheet speed and reduction ratio should be considered to obtain at the optimum dough reduction. Okay, noodle slitting is done by the cutting machine, which is equipped with a pair of calibration roll, a slitter and a cutter and a weaver. Ini dia letak kat bawah ni, letak gigi-gigi ni, letak gigi-gigi yang bergigi-gigi, so bila kita masukkan dough tu dia akan jadi terputus-putus macam ni, macam dalam gambar bawah ni. Okay. The final dough sheet thickness is set on the calibration roll according to the noodle type and measures using the thickness dial gauge. Okay. Kita cakap tadi lah, ikutlah nama apa yang kita nak buat. So itu menentukan size dia lah. Okay, noodle with kelebaran dia determine the size of the noodle slither to be used. Ni kalau kita guna 30 noodle with 30 mm 3 sama dengan 30 per second little number. Ni dia punya record dekat gauge tu sebenarnya. mm sama dengan 30 second. Ikut 30 per second ni ikut keadaan ni sebenarnya spesifik ni on machine. The sheet is cut into noodle strand and desired with the slither. Noodle can be either square ataupun round in the shape by using the various slither. Noodle strand are cut into the desired length by cutter. At this stage, Chinese raw noodle, Japanese noodle, Chukamen, Thailand, Bami, noodle making is complete. For instance, okay, noodle strand are waved before steaming and juga cutting. Okay, maksudnya kat sini, ni sebenarnya penerangan kepada proses satu-satu ni sebenarnya, satu-satu je. Maknanya kat bahagian ni, di bahagian slitting ni kita potong bagi halus-halus, jadikan bentuk ni ikut saiz apa ni yang kita nak buat. Kalau untuk instant bawah sekali, point bawah sekali, kalau kita nak buat instant noodle, kita akan jadikan dia wave, bentuk wave, masukkan dalam machine juga. Dia akan jadikan bentuk wave, bentuk steam dan juga kita cutting. Frying ni sebenarnya, steaming and cutting. Sebenarnya tak, ni frying ni sebenarnya, cutting ni ubah, nanti korang ubah ni frying ni. Frying lepas steam, tak cutting lagi, kita fry terus . Okay, ini adalah normal sheeting roller, belah kanan ni wave sheeting roller. Okay, wave dia bentuk wave . Okay, compound sheeting using wave roller in a multi-roller system has been regarded as a significant development in the noodle production. Pakai mesin lah. Ini penerangan, ni makluman saja. The primary goal of this system is to improve the development of the gluten network to achieve noodle quality approaching to the handmade noodle. Okay, instant noodle get their unique wave shape due to either the use of diverter flap just behind the cutting blades or by the reciprocating conveyor belt. The wave structure allow the more efficient steaming dan juga subsequent frying. Lepas the steam, the fry as the noodle strand are separated. Ini untuk instant noodle lah, dia cerita lah dia lepas dia kenapa dia nak wave kan, supaya dia mudah untuk kita steamkan dia untuk fry . Alright, cooking noodle. Ni yang dekat bahagian bawah ni, dekat sini kita masuk belah kanan yang parboil ni. Ni kat bahagian cooking noodle ni. Cooking process include parboil, boiling dan juga steaming. Okay, noodle, Chinese white noodle are usually parboiled for 45% hingga 45 hingga 90 saat to achieve 80 hingga 90% gelatinization of starch. Okay, the almost 100% gelatinization . So nanti another 10% tu kita masak kat rumah. Okay, the noodle are then coated with 1 ke 2% edible vegetable oil. Okay, sebab itulah kadang-kadang awak tengok noodle yang mi kuning ni dia berminyak-minyak. Sebab memang dia punya teknik pembuatan macam tu, sebab tak nak bagi lekat-lekat ni. Okay, prevent the strand from sticking together. Okay, parboiled noodle have an extended shelf life 2 ke 3 hari. Oh, tak lama ni, sikit kan? Betul, memang 2-3 hari lah. And high weight gain 60 ke 70%. Cuma weight gain ni kita tak kisah sangat. Yang kita kisah adalah the short shelf life lah. Shelf life dia sangat pendek . They are quickly recooked by boiling ataupun stir frying prior to consumption. Ini untuk kegunaan customer. Okay, Japanese udon noodle are boiled for 10 ke 15 minit. Sebab apa? Sebab dia tebal. Japanese udon noodle ni dia tebal . Dia macam bentuk laksa, so dia tebal sikit.
Rinse and cool in running water, steam in diluted acidic water before packing, and further steam for more than 30 second in the pressurized steamer. Okay, kat sini korang akan tengok steam in the diluted acidic water before packing. Kenapa nak masuk acidic water ni? Tujuannya adalah untuk texture. Kat sinilah berlakunya kadang-kadang korang tengok ada mi kuning yang ada kes boric acid tu. Yang boric acid, yang mi kuning tu bila kita campur dengan kari dia jadi merah apa semua tu kan. Itu sebenarnya disebabkan boric acid. Boric acid ni lah kat kawasan ni. Dia tak sebenarnya Japanese noodle biasa pun ada buat benda proses ni juga. Tak sebenarnya udonnya. So dia akan steep dalam diluted. Tapi maknanya kalau kita letak terlebih diluted acid ni, dia akan menyebabkan mi tu akan memberi kesan yang warna merah tu lah. Tetapi kalau dan benda tu sebenarnya kena ada rule lah dalam food act, ada rule berapa banyak boric acid boleh masuk. Boric acid tu memang boleh masuk tetapi ada syarat-syarat tu, dan tak saya macam baru-baru ni macam boric acid macam saya ada dengar-dengar lah macam dah diharamkan macam tu lah. So ikut keadaan tengok rujuk pada food act sebab kadang-kadang manufacturer ni dia abuse boric acid ni kadang-kadang tak ikut peraturan. Tapi memang function boric acid tu adalah untuk spongy, untuk bagi dia tekstur dia untuk senang gigit, chewy lah chewiness. Okay, this type of noodle usually has shelf life of 6 bulan dan ke 1 tahun. Wow, udon ni lama, ini bagus. It also called longevity noodle. Okay. Okay, seterusnya several steps to assure optimal cooking. Ni cara nak masak ni point order of the uncooked noodle. Okay, contohnya kalau uncooked noodle tu berat dia 1 kilo, air tu nanti air yang awak panaskan mesti 10 kilo. Contoh macam tu ni tips-tips bagus kan ni. The size of the boiling pot is properly chosen, so kena besar, size tu kena buat besar. pH mesti sekitar 5 ke 6. The cooking time precisely control to give the optimal result of the product. The cooking time maknanya tadi tak boleh masak terlalu lama lah. Maksud masak terlalu lama nanti lebih 90% dia jadi kembang. Okay, the cooking water temperature is carefully maintained 98 ke 100 throughout the boiling process. Okay, ni kena kawal lah. Ni atau operation manager dengan kawal lah benda ni The cooking water is continually monitored and fresh water added to remove the building of cooking loss materials such as starch, protein dan juga alkaline salt. Okay, ni kat sini lah yang tadi saya cerita kalau sekiranya tepung tu tadi, adunan tadi tu terlebih air ke waktu mixing proses tu terlebih air ke, waktu korang cooking ni nanti, waktu cooking nak jadikan dia parboil cooking ni, nak boilkan dia sementara, dia akan pecah-pecah. Tepung daripada mi tu, mi strand tu dia akan terpecah. So kat sini bila terpecah-pecah ni dia akan masuk dalam air ni, dalam air kita tengah cerita sekarang ni, masuk air tu akan jadi putih lah. Okay, the rate of noodle introduction into the cooking water is an automated system, significantly affect the cumulative accumulation of this undesirable cooking loss material. Okay. The quality of the final product can be degraded significantly by excessive material in cooking water. Noodle surface breakdown is enhanced by elevating the pH and ionic strength. Noodle surface breakdown is enhanced by elevating the pH and ionic strength. Okay, so maksudnya dia kata kat sini noodle surface breakdown, which kita tak nak ni. Noodle surface breakdown ni kita tak mau maknanya kita tak mau is enhanced by elevating the pH. So maknanya pH korang waktu kat yang C ni, point C ni kena jaga dia sekitar 5 hingga 6 je. Kalau dia punya pH naik ke 7, naik ke 7 lebih, 7.2, 7.3, 8 ke, tekstur noodle tu akan pecah so ni kena hati-hati sebab itulah dia bowl kat sini, sebab itulah Miss Hafsah bowl kan. Sebab benda ni point yang penting Okay, in the making of instant noodle, the wavy berbentuk wave noodle strand are conveyed into a steamer to cook the noodle. Purpose of steaming to gelatinize the starch and fix the noodle waves. Alright. Okay. The steaming time varies according to the noodle size, but can be determined by squeezing a noodle strand between two clear glass plates. Oh, ni teknik nak tentukan dia dah masak If the white noodle core disappear, the noodle are well cooked. Okay, ni antara tips-tips lah ni antara tips-tips dia nak cakap kalau katakanlah korang nak tahu noodle tu dah masak belum, caranya adalah dipenyekkan antara 2 glass plate. Kalau picit ada tak warna putih tu biasanya bila dah masak dia akan jadi kuning kan. So kalau kita picit, kalau noodle tu kalau biasa dia akan color macam putih-putih tau. Bila dia dah masak dia akan jadi lebih kuning. So bila kita picit, tengok core tengah-tengah tu. Kalau tengah-tengah tu masih putih maknanya belum masak lagi. Kalau core tengah-tengah tu pun dah jadi warna kuning maknanya dah masak. Itu je.
antara cara lain nak menentukan nak masak, bukan susah pun kalau kat rumah. Awak masak noodle tu, awak ambil yang nak tahu test dah masak belum, awak ambil sikit noodle, awak campak kat dinding atau kat atap. Kalau dia melekat tu maksudnya dah masak. Kalau tak melekat tu maksudnya tak masak lagi. Tapi awak buat macam tu memang kena hambat dengan mak awak. Kalau buat macam tu, awak melekat kat atap awak punya noodle tu. Okay? So steam temperature, sebenarnya steam temperature, steam pressure dan juga steam time are key process factor affecting the product quality. Right. However, slow output of the process and lack of pleasant shortening taste and most will make the product less popular in Asia compared with instant fried noodle. Okay, less popular in Asia. Less popular in Asia. Asia ni kita tengok Asia part of mana. Tapi Asia di Malaysia dia quite popular. Ni kita punya steam noodle ni, yang kita parboil noodle ni, macam mi kuning kita memang popular kat Malaysia sebenarnya. Ni gantung pada Asia mana lah yang dirujuk ni, mungkin China ke Japan ke tak tahu lah tapi Asia South Asia dia quite popular benda ni. Okay, steaming is one of the critical control point in noodle processing. The degree of starch gelatinization in instant fried noodle determine the noodle rehydration rate, firmness and viscoelasticity, and is most controlled by the steaming process. Okay, maknanya steaming process ni penting untuk benda ni lah. Rehydration rate, firmness and viscoelasticity, maknanya di kekenyalan tu gantung pada waktu steaming process ni. Okay, drying noodle. Okay, ini kategori-kategori lah. Kategori-kategori ni adalah parboil, ada yang apa ni instant noodle, yang ni yang drying noodle. Maksudnya drying ni waktu dekat proses kat sini, dia nak berhenti ke mana, lepas slitting tu dia nak drykan ke apa ke, ni dekat proses kat bahagian slitting ni. Selepas tu ada yang keringkan so jadi dia akan jadi dry noodle ni, dia akan jadi drying noodle. Dan noodle drying can be achieved by air drying, keringkan dekat macam jemur kain tu pakai udara matahari rumah. Okay, deep frying, goreng dia, ataupun vacuum drying, gunakan vacuum. Okay, the air drying process has been applied in many noodle types such as Chinese flour noodle, Japanese udon noodle, steam and air dried noodle and others. Okay, yang macam gambar bawah ni ini adalah cara dia dry kan, macam jemur kain lah Tapi kalau macam ni kita risau contamination tinggi lah daripada udara, sebab udara kita ada debu-debu so nanti ash content untuk debu untuk noodle ni akan tinggi lah. Tapi yang sama makan tak mati pun, cuma itulah tercontaminate dengan debu-debu sikit lah. Okay, air drying kena pastikan tempat waktu nak halang benda tu, tempat korang drykan tu kena pastikan dry tu di tempat yang clean lah, tempat yang bersih, abuk tak ada semua nak jaga kebersihan lah. Air drying usually take 5 ke 8 jam lama to dry regular noodle, long and straight, and 30 ke 40 minit to dry steam, dry steam dan juga air dry instant noodle. Bergantung lah, kalau kita pakai jemur dia akan 5 ke 8 jam, tetapi kalau kita pakai dry steam dan juga air dry dia akan jadi 30 minit, cepat lah. Mana pakai mesin cepat lah, kalau pakai udara matahari lambat lah. Nak tengok hujan tak hujan ni, hujan dah habis, basah habis semua So kena hati, mana beza kita pakai mesin je lah. Kalau kat Malaysia kita banyak pakai mesin je. Okay, drying by frying takes only few minutes. Okay, mana ada juga drying tetapi menggunakan digoreng. Gorengkan dia consider as drying juga. Vacuum drying in frozen noodle is a newer technology making it possible to produce premium quality product. Okay, vacuum frying of frozen noodles. Vacuum frying digoreng dalam keadaan vacuum vacuum fry ni yang macam ada makanan, kadang buah-buahan pun orang banyak vacuum fry sekarang dah common dah. 5 tahun lepas benda tu macam baru kat Malaysia, tapi dah common, dah ambil buah-buahan, dia potong lepas tu dia vacuum fry kan. So bila vacuum fry dia akan jadi rasa tu sebiji macam dia cuma kering tetapi dia tidak soggy dengan minyak Okay, dia special sikit dia tidak soggy dengan minyak. Jadi kalau kita fry dalam temperature yang normal dia akan soggy kan, dia penuh minyak lah itu lah. Okay, alright. Okay, for the manufacturer of regular dry noodle, Ron ni banyak ayat ni sebenarnya. Nanti saya tengok mana yang penting lah ni, mana nak baca je macam boring weh. Okay, nak kata sering bahagian yang penting ni banyak baca, banyak main point je ni. Air drying usually involve multi-stage processes since to rapid drying process, noodle checking similar spaghetti drying. The first stage lower temperature and applied
Okay, overview ringkasan kepada semua sebenarnya nanti korang baca lah, bendanya sama je. Benda nak cakap bila kita dah dry kan dia ada macam-macam teknik lah, ada yang multi stage lah, ada yang panaskan dulu, rendahkan persen sikit, lepas tu tambah rendahkan lagi persen ni kan. Okay, dia ada cara macam tu, tetapi just nak kena tahu yang ini adalah salah satu proses of drying lah, salah satu proses of drying. Dan biasanya instant noodle yang biasanya ada proses drying ni, proses drying menggunakan fried ni biasanya ada dekat instant noodle lah, instant noodle. Lepas tu cuma ada beberapa benda kena hati-hati sebab dia kata kat sini air dried kat bahagian ni, air dried instant noodle have a low fat content, so some people prefer them. Okay, bila dia ada low fat content ni menyebabkan rancidity dia pun akan low. Okay, they also have longer shelf life dan juga little fat rancidity. Okay, bila dia kurang minyak, dia akan menyebabkan dia tahan lebih lama dan juga rancidity akan makin kurang. So bau tengik tu kurang Ini korang baca lah, ni cerita je ni. Okay, frying. Okay, frying. Okay, drying by frying is a very fast process. Macam ayat tadi dia sebenarnya. During frying, because the moisture content is of noodle drop rapidly, saturation is very limited. So maksudnya nak cerita kat sini adalah frying juga adalah salah satu proses of drying. Okay, water droplet, water ni akan vaporize quickly waktu kita goreng dia. Waktu kita drop mie tu di dalam minyak panas tu, air tu akan vaporize dengan sangat cepat sebab minyak tu panas tu, memang dia akan vaporize lah. Okay, the hydration of the exterior surface drive water to migrate from the interior to the exterior of the noodle strand. So maknanya kalau di dalam mie tu dia punya ada kelembapan akan keluar ke surface dan juga dia akan evaporate juga. Eventually some of the water in the noodle is replaced by oil. So dalam air ni maksudnya dia akan jadi soggy ni. Bila replaced by oil dia akan jadi soggy, dekat minyak akan serap masuk dalam adunan mie tu. Okay, many tiny hole created during the frying process is due to the mass transfer of mass transfer, and they serve as channel for water to get in upon dehydration of water. Okay, so maknanya pada waktu korang drying tu dia kata nak ada tiny hole kalau tapi kita tak nampak pun. Bila kita mungkin pakai mikroskop kalau kita tengok rapat-rapat mungkin nampak ada lubang-lubang. Lubang-lubang tu sebenarnya proses di mana minyak tu masuk di dalam mie tu sebenarnya. Okay, it usually take 3 ke 4 minit to cook or soak instant fried noodle in hot water before consumption. Sebab itulah macam instant noodle ni dia cepat dia masak 3 ke 4 minit. Okay, kerana apa? Sebab dia ada banyak tiny hole dan juga menyebabkan bila kita masak tu air panas yang waktu kita masak tu dia akan serap dengan lebih cepat di dalam mie. Okay. Wah, banyak ni baca ni. Ni baca je ni. Okay, kita bacalah okay, the frying 1 ke 2 minit in high temperature oil. Waktu ni raw tu lah kita goreng frying 140 hingga 150 darjah causes the intermediate conversion of the noodles water to steam, resulting in a spongy internal noodle structure being formed. The spongy structure is the reason for the rapid hydration and cooking of the instant noodle. Penerangan je lah However, limited processing of the noodle before drying does not allow complete swelling of the starch, and as such, instant noodle texture improve with boiling to cause completion dilutionization over simple realization process low temperature. Ya, saya baca, kita ringkaskan dulu Saya buat ringkasan This is due to the competition of water by both of the gluten and the starch. Low protein, high starch flour usually retain more frying oil than high protein flour, with oil level in the final product ranging 15 to 40%. Okay, yang empat ni dia kata high protein flour, high starch flour maknanya low protein lah, maknanya low protein yang Japanese lah, kita panggil Japanese noodle ni dia akan serap minyak lebih banyak daripada Chinese noodle. Sebab apa? Sebab protein dia lebih rendah, oil akan masuk di dalam protein tu The nature and content of the oil play the key role in determining the shelf life of the noodle. Problem due to oil acidity is not uncommon. Okay, ni bila kita tengok ni, bila kata ni dia tak pakai mesin tadi, dia tak pakai vacuum fryer.
dia tak pakai vacuum fryer, dia frying biasa, macam biasa, menyebabkan oil akan masuk dia dalam mie tu. Bila oil tu masuk, dia akan menyebabkan acidity lah. Begitu akan berlaku lah. Itulah yang biasanya berlaku. Aku sekarang dia tu tak rasa pun dia dah rasa tengik lah, rancid tu tak bau pun. Okey, so untuk menghalang daripada rancidity, dia orang letak antioksidan. Antioksidan yang dia letak adalah TBHQ, BHA and tocopherol. Dia letak untuk sebagai antioksidan. Antioksidan untuk melambatkan dia daripada rancid, melambatkan daripada rancid. Okey. Itulah boleh baca lah. Tapi itulah fungsi dia. Dia masukkan 200 ppm je. Masukkan 200 ppm of TBHQ ataupun any antioksidan lah. Dia masukkan 200 ppm untuk menghalang, melambatkan proses rancidity. Alright. Instant fried noodle usually contain guar gum ataupun hydrocolloid. Untuk apa? Making the noodle firmer dan easier to rehydrate upon cooking dan juga soaking. Okey, ni boleh saya cakap dalam kategori ni tau. Antioksidan, hydrocolloid, letak polyphosphate, letak modified potato starch, ni semua ni, ini adalah yang ada tadi tu, yang dekat konten yang awal-awal kita tengok tadi tu, dia kata yang kandungan yang ada komponen tu, ini lah. Tapi ada fungsi-fungsi tertentu lah. Kalau macam dia masukkan guar gum ni untuk firmer dan juga easier hydrate. Kalau dia masukkan polyphosphate, allow water retention of the noodle surface, thus giving them better mouthfeel lah. Ni untuk bagi mie tu macam basah-basah sikit. Kalau dia masukkan potato starch, modified starch or equivalent starch are often added in premium instant noodle, providing springy texture. Okay, masukkan modified potato starch tujuannya untuk texture, untuk improve springiness tu. Kalau Thailand bami noodle are characterized by having 10% eggs in the formula. Oh, banyak eggs ni. Dia letak banyak telur in the formula. Therefore, egg sources and quality are additional variable in the bami quality. Okay, kena faham bila dia masukkan eggs. Eggs ni apa? Eggs ni adalah protein. Bila masukkan protein, tujuannya adalah untuk texture juga sebenarnya. Okay, ni untuk texture. Maksudnya dia tambah protein di dalam adunan tepung tu lah. Alright. Ni bahan-bahan lain lah. Okay, classification on the basis of price as common or high quality noodles with further segregation due to their packaging as either bag ataupun cup base. There are significant variation in the size of packages across and within country. Okay. Dia harga pun berbeza lah. Tapi kalau korang tengok harga mie ni banyak berbeza bukan disebabkan packaging sangat pun. Kebanyakannya harga beza disebabkan raw material. Kalau kat Malaysia lah, saya tak tahu negara lain Kalau kat Malaysia biasanya disebabkan raw material tu dibuat daripada apa. Kadang-kadang awak tengok mami lah Mami pun ada banyak, Maggi pun ada banyak jenis. Mami contohnya, mami dia ada mami biasa, ada mami ala chef lah, lepas tu ada mami premium apa lah kan. Sebenarnya beza dia adalah high gluten protein flour tu je yang dibezakan. Kalau dia mahal disebabkan raw material tu mahal. Bila raw material mahal dia akan jadi mahal lah. Itu je sebenarnya kalau kat Malaysia lah kan. Okay, the cup type noodle are thin to allow rapid cooking and water uptake, while the bag type noodle are much thicker and required up to 5 minutes of optimal cooking. Okay, ni dia nak cakap yang kalau mie tu di packing dalam cup, biasanya noodle tu akan jadi kecil sikit untuk mudah nak kembang lah, untuk mudah kita masak dia lah. Kalau dalam bag type, dalam plastik macam biasa tu, dia akan tebal sikit. Okay, sebab kita masak atas stove. Lepas tu dah dia akan jadi masa untuk masak tu lebih lah. Okay, last slide. Last slide, alhamdulillah. Dah habis dah pun. Okay, a definite trend toward high quality, ni macam penutupnya ni, saya ayat ni. A definite trend toward the high quality and cup noodle has been observed in both Korea and Japan in recent years. In Korea, instant noodle account for 90% of the total wheat noodle production, while in Japan approximately 23%. So maknanya orang Korea dia suka makan mie ni. Okey, dan juga orang Jepun makan jugalah, tapi tidak sebanyak Korea. Korea dalam macam high instant lah, instant noodle, cup noodle ni paling banyak dekat Korea lah. Logik lah kenapa Samyang tu sampai ke Malaysia Dan rasa dia pun okey juga Samyang ni rasa dia macam boleh masuk lah. So, flour protein requirement vary with the type and quality of the instant noodle produced ranging from 7 hingga 9.5. Ini untuk Japanese noodle yang menggunakan protein rendah. For a general high quality noodle 11 ke 12%. Ini untuk noodle yang biasa, Chinese noodle, which is spongy lah, lagi best lah. Lagi banyak protein, lagi banyak high protein, lagi best for a cup noodle.
Okay, the nature of the protein is also important as it is critical that a moderately strong viscoelastic glutenin be formed to stabilize and impart the desired chewiness to the noodle. Okay, elasticity in the noodle dough is also important from a processing aspect as too strong dough will cause shrinkage after each roller press. Okay, ni biasa apa dia punya penutup lah. Dia nak kata yang kat point last ni, dia nak kata yang viscoelastic glutenin ni, ini maknanya gluten lah, gluten content tu kena kawal. Lepas tu sebab dia mempengaruhi design chewiness tu. Okay, mana kalau benda ni kena kawal sebab apa tu, kalau kita masuk banyak sangat high protein boleh je, which is good, tetapi harga kan dia sangat mahal dan bila kita nak berniaga tak untung lah beli raw material mahal sangat ni, siapa yang nak beli kan. Dia kena kawal juga. Kita boleh hasilkan produk yang sangat bagus tetapi dia akan jadi terlalu mahal. Itu yang kita buat kat rumah tak apalah, kita nak makan dengan anak bini, family, mak ayah tak apa, kita nak buat benda mahal-mahal ni, tapi kalau untuk jual dia jadi susah lah, siapa nak beli kan. Takkanlah satu cup instant noodle tu sampai harga satu cup RM50. So siapa nak beli kan? Kau makan sendiri lah kalau nak mahal macam tu kan. So that's why lah, kena kawal benda tu lah. Bila kita bagi produk terlalu bagus, dia akan jadi terlalu mahal. So kita kena kontrol lah untuk supaya kita sesuai dengan kita punya target market tu Okay. Elasticity ni dia nak cakap yang kadar dia punya melekat-lekat ataupun stretchability tu kena kontrol juga supaya tak nak bagi dia terlalu melekat-lekit, supaya nanti bila kita nak roll sheeting proses tu dia akan jadi masalah kat kita. Ini ringkasan lah. Technically dua slide ni adalah slide ringkasan Alright. Okay, settle. Okay, cuma kat sini beberapa benda yang saya nak, sebab dia ada banyak ayat dalam ni So maknanya kat sini ada beberapa benda yang saya nak korang fokus. Origin ni tak payah. Classification of noodle ni kena tahu beza on raw material ni, based on salt, size dengan based on processing. Ni kita tahulah beza-beza dia kalau boleh hafal lah satu nama lah, contohnya kalau wheat base ni apa nama contohnya kat sini, Cantonese wonton noodle lah, hafal satu lah. Rice base ni pun hafal satu lah, kuih tiaw ke yang ni tanghun ke apa ke, hafal satu. Lepas tu based on salt use ni pun Japanese udon noodle ni kena hafal satu lah, at least korang tahulah. Dan satu lagi kita masukkan air abu ni untuk apa? Ni saya tengok terus pinpoint pada apa yang food tech perlu tahu sebab tadi tu banyak sangat ayat. So ada yang untuk kegunaan nota boleh lah, tapi kita food tech kita tengok mana yang penting So maknanya yang yellow noodle kenapa nak masukkan alkaline salt ni, tujuannya adalah untuk tekstur dan juga untuk warna. Ingat tekstur dan juga warna. Okay, ni based on size, membezakan nama dia. Based on processing, proses technically idea yang walaupun kita tengok tadi ada flow chart, basically the mixing, dough, sheeting, compounding sampai slitting dia, ini adalah proses umum. Dia macam canning juga. Canning kan ada umum kan, lepas tu baru kita ubah raw material ke apa, tapi proses canning tu sama juga macam mie ni, proses ni sama je, yang ni je, yang 5 step ni je. Lepas tu dia nak packing terus ke, nak masak ke, nak dry kan ke, nak goreng ke, tapi idea dia adalah 5 step ni je. Okay, ini adalah ada punya beza-beza fresh, dried. Ni pun korang tahu juga. Tarik ni tak payah tahu. Ingredient, water, flour, water, salt. Lepas tu protein, kenapa protein ni perlu ada, apa beza 8% dan 10% soft wheat dengan hard wheat ni, korang tahu beza dia dari sudut tekstur. 8% tu lebih, ni saya buat aspek recap 8% tu untuk Japanese mie noodle, 10 ke 13 tu untuk Chinese. Chinese punya lebih spongy, Japanese punya kurang spongy, tetapi Japanese punya lebih putih color, Chinese punya dia akan kuning ke coklat-coklat sikit kalau dia macam tu. Alright. Dalam ni banyak dia datang daripada tepung yang kita gunakan. Okay, dia menyebabkan color akan kurang lightness dia akan rendah lah kalau kita banyak ash. Ringkasan So lightness yang kita nak atas 90%. Okay. Ni proses dia. Ni korang hafal, boleh hafal lah. Tapi at least 5 step atas ni sama je, sampai slitting lah. Daripada atas wheat flour sampai slitting ni semua sama je. Alright. Okay, ni yang mix ni korang kena jaga, slide ni korang kena jaga air ni kita tak nak masuk banyak sangat. Kalau masuk banyak sangat dia akan tak jadi dough, bila tak jadi dough menyusahkan kita kemudian hari nak sheetingan, kita nak slittingkan dia. Alright. Dough resting ni perlu untuk tujuan ni, purpose dan benefit. Ni korang kena tahu purpose dan benefit dia, tujuan untuk apa. Lepas tu sheeting and compounding tak ada apa-apa, ini untuk lepehkan dan potong-potong jadi halus, sama je. Ini mesin yang digunakan, tak ada masalah. Cooking noodle, ini beza
ini boleh tahulah, tetapi ini lebih pada sectional lah. Macam nak powerball ni tujuan dia apa, nak steaming ni untuk apa, dan biasanya masuk on processing line. Dia tidaklah macam fungsi-fungsi macam door resting ni ada tujuan-tujuan tertentu macam purpose and benefit ni, tujuan-tujuan tertentu ni spesifik yang kita kena tahu. Tetapi once part noodle cooking ni dia dah on processing punya tujuan processing. So untuk hasilkan yellow noodle inilah prosesnya, tetapi dia tidaklah spesifik macam resting tadi yang semua orang kena buat. Ni dia ajarlah cara macam mana nak cooking, ni gelatinate, freezing, ni drying, dia ajar macam mana nak drying, frying, ajar macam mana nak frying, letak antioksidan apa yang kalau untuk lambatkan, antioksidan dimasukkan untuk slowkan acidity. Inilah antioksidan yang dimasukkan. Lepas tu ada benda lain yang dimasukkan, hydrocolloid untuk texture, phosphate untuk beta-mosfil untuk kunyah juga, potato starch untuk texture, dan bami ni dimasukkan telur lebih adalah untuk texture juga. Technically semua dimasuk kat sini semua untuk texture sebenarnya. Itu yang buat yang last yang last ni adalah untuk sahaja. Alright, itu sahaja kalau diringkaskan. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada Tak ada. Banyak ayat sikit lah nota kali ni. Tapi okey lah, saya dah ringkaskan should be apa yang korang kena tahu tadi. Korang tahu part-part tu yang mana part-part penting yang food tech kena tahu tu lah. Yang processing line tu kita ikut dia lah, ikut nak hasilkan proses tu kita kena tahu asalkan dia nak jadikan dia ni yang mana satu. Tetapi atas-atas tu, yang 5 step atas tu korang kena conquer betul-betul lah sebagai food technologist. Alright, kalau tiada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Nanti korang jangan lupa isi isi attendance. Sekejap, saya save dulu. Okey. Jangan lupa isi attendance, dan juga yang untuk assignment boleh hantar minggu depan insya-Allah. Nanti post dekat korang punya macam saya kata tu, post dekat Facebook, post dekat YouTube, kemudian bagi saya link tunggu masa ni ada satu grup yang dah hantar, so baki grup-grup yang lain tu boleh hantar kemudian so dia punya tarikh last adalah minggu depan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, nanti boleh tanya dekat boleh tanya dekat WhatsApp lah. Kalau personal WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okey semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.